So sampai airport tu ada security bawa kita, bawa transport, bawa kita pergi ke kapal lah. Terus ke kapal kan, tak boleh pergi mana sebab bahaya. Memang banyak kes penculikan lah, sebab dia bila dia nampak orang luar datang tempat dia orang ni, dia orang tahu ini semua orang expatriate yang kerja bahagian minyak lah kan, yang banyak datang. So dia punya mindset, dia orang ni semua banyak duit kan. Company dia orang ni company kaya, so kalau dia orang culik dan dia orang boleh minta duit tebusan. Itu dia punya mindset. Memang bahaya kan. Masya Allah, berapa kali lah, 2-3 kali lah aku masa snow. Masa Assalamualaikum gang. Hari ni 19 bulan 3 kita orang kat start beli operation sebab weather teruk. So weather teruk, ombak lebih kurang dalam 7 ke 8 meter, angin kurang 40 ke 50 knot. So kita orang tak boleh duduk kat side, so kita orang kena macam shelter lah. So kita orang sekarang ni kita orang balik ke Anchorage area dekat Norfolk ni. Basically ni Anchorage area, kalau korang tengok dia nampak tu kan, nampak ombak besar kan, angin kuat. So kebanyakan banyak kapal shelter kat sini. Nampak kapal yang stop tu semua tengah shelter kat sini lah. So kita orang mungkin shelter kat sini bukan dalam 3-4 hari kat kan. Sebab weather memang teruk sekarang. Kalau kita dekat side memang tak boleh buat kerja. Lepas tu lah membahaya lah kalau kita duduk kat side, ombak 4-5 meter. So kru semua boleh boleh pening, boleh mabuk kan. Memang boleh mabuk, muntah hijau boleh. Okay. Bila tak ada operation ni, so aku macam free sikit lah kan. Tak sibuk. So ni nak bercerita sikit. Dah lama tak buat konten pun dah tak ada. Aku sekarang dekat Bridge kan. Dekat Bridge, korang tengok Bridge. So tu pemandangan luar Aku nak bercerita sikit pasal sepanjang aku kerja offshore ni kan. Sepanjang aku kerja offshore daripada tahun 2004 kan. Aku start kerja offshore tahun 2004 sampai sekarang dah 17 tahun kan. 2 tahun dengan company Malaysia, 15 tahun dengan company luar. So aku nak cerita tempat-tempat negara-negara yang aku pernah pergi lah, aku pernah melawat kan. Kalau aku baru tengok balik, aku baru check tadi kan. Aku tengok ada dekat ada apps kan, boleh check negara-negara mana yang kita tengah boleh dah pernah lawat. So daripada apps yang aku tengok tu kan, total negara yang aku pernah pergi 50 negara. Masya-Allah kan. Aku baru tahu banyak macam tu, banyak sampai 50 negara aku pernah lawat dah. So antara senarai negara yang aku pernah pergi kalau Asia ni, Bahrain, Brunei kan. Brunei ni first negara yang aku pernah keluar waktu aku kerja company Malaysia dulu, waktu kerja Sapura Keras Petroleum dulu. First negara aku pernah keluar, actually Brunei ni aku punya second job lah, aku pergi Brunei. China aku pernah pergi. Hong Kong kan, yang aku miss flight tu ke Hong Kong. India aku pernah pergi. India aku ada projek kat sana tahun 2006. Waktu ni aku dengan company lama dia, dengan Sapura lagi. Aku pernah pergi ada projek dekat West Coast dengan East Coast dengan company oil and gas lah, ONGC lah, oil and gas company India lah. Lama tak aku kat sana daripada sebelum aku kahwin sampai dapat anak kan, dapat Nabil. Kira banyak pengalaman juga lah kat sana. Indonesia ni tempat aku jumpa Mami Juna kan. Jordan ni aku ingat aku just transit lah dekat airport. Aku tak pernah ada job kat sana, just transit. Korea aku pernah sampai. Aku tak ada job kat sana, cuma aku pergi sana, aku kena ambil barang.
ambil spare part untuk projek lah, untuk kita punya drilling punya equipment lah. Lepas tu apa lagi? Filipin kan. Filipin aku pernah ada projek kat sana tahun 2017. Actually projek ni bukan projek yang company aku sekarang, bukan projek Sapura pun dengan ataupun projek company aku sekarang, projek lain. Projek ni dia macam special projek lah. Waktu tu aku tak ada job tahun 2016 kan, oil and gas crash. So kebetulan aku dapat offer satu. Nanti aku buat konten lah cerita Manila ni. Memang projek dekat Manila ni memang agak menarik kat projek tu. Nanti aku buat konten yang panjang cerita dia. Qatar kan, Qatar aku pernah transit selalu. Lepas tu pernah pergi dekat Doha buat visa. Pernah lah pergilah bandar Doha semua tu. Saudi Arabia aku pernah ada projek kat sana. Aku pernah pergi umrah 2 kali. Projek pun ada 2 kali kat sana. Singapura selalu pergi ada projek. Lepas tu selalu mobilize daripada port, dia punya port Loyang semua tu. Sri Lanka ni aku pernah transit ke tu bandar dia tak pernah. Taiwan aku ada projek kat sana. 2-3 kali aku ke sana. Tahun 2018, 2017 dan lepas ni pun ada lagi projek kat Taiwan. UAE aku pernah dekat Dubai. Dekat Dubai kita pernah mobilize daripada sana. Pernah lah ke bandar Dubai tu, memang menarik, memang best. So total negara-negara ke Asia ni aku pernah melawat 17 negara. Okay. Lepas tu kita ke benua Afrika pula. Afrika aku pernah ke Angola, ada projek kat sana. Benin kau tak pernah dengar kan? Jarang dengar, tapi aku pernah sampai sana. Burkina Faso, kan pelik kan? Aku pernah sampai. Cameroon biasa dengar kan. Kongo pernah sampai kan. Memang ni lah, memang nanti aku cerita lah pasal ni. Egypt selalu sampai dulu. Gabon tu tak mendengar kan. Gabon pernah sampai. Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire ni Ivory Coast aku pernah sampai, ada projek juga. Nigeria selalu pergi kan. Nigeria, Senegal pernah sampai. Sudan ni negara-negara Afrika Utara lah. Sudan. Lepas tu Togo pernah sampai. Tunisia pernah sampai. First job aku dengan company ni aku pergi Tunisia. So negara-negara Afrika ni aku pernah melawat lebih kurang 15 negara ya, 15 negara. Sekarang ke benua Eropah aku pernah ke Denmark, ada projek kat sana, projek wind farm juga. Lepas tu dekat France aku pernah transit, pernah keluar ke Paris pernah. Macam tu lah kurang. Germany aku ada projek kat sana tahun 2008, 2009 kan. Best tempat dia. Dia buat wind farm juga kan. Lepas tu Italy aku pernah ada projek kat sana, tapi belah south Italy. Malta pernah ke sana kan. Kita nak mobilize job ke Libya, kita mob pada Malta, tempat dia lawa. Netherlands memang selalu pergi. Antara bandar Europe yang aku suka pergi, Netherlands. Norway pernah ada projek kat sana. England ya, UK ni aku punya office. Scotland pun kita pernah ada projek dekat Edinburgh kan, buat wind farm juga. Kat Europe ni kebanyakannya projek wind farm lah, oil and gas tak banyak sangat lah. So untuk negara Europe ni aku pernah sampai 9 negara lah. Lepas tu kita ke benua North America ya. North America ni Amerika Utara lah. Amerika Utara ni aku pernah dekat Virgin Island ni. Waktu ni aku transit lah, aku nak ke Trinidad dan Tobago. Waktu tu transit kat Virgin Island. Virgin Island tempat dia cantik, dia punya pulau-pulau dia cantik. Lepas tu kat Jamaica pernah ada projek kat sana kan. Mexico pernah ada projek kat sana tahun 2018. Mexico ni minyak banyak kan. Dekat Gulf of Mexico tu memang banyak minyak kan. Trinidad and Tobago aku pernah ada projek kat sana. Virgin Island ni aku just transit lah. Lepas tu dekat US sekarang ni dah berapa kali aku ke US. So lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara dekat Amerika Utara ni aku pernah sampai. So untuk benua Amerika Selatan pula yang ke bawah tu, aku cuma pernah sampai sekali, satu negara je, Uruguay. Lepas tu
Brazil aku pernah just transit lah. Brazil dekat Sao Paulo. Masa nak ke Uruguay ni lah, transit kat Brazil. Okay, dua negara yang aku pernah sampai. Lepas tu Oceania ni, belah-belah benua Australia, just Australia je lah aku pergi. Tu ada job kat sana lah. Pengalaman aku pergi tempat orang ni kan, aku cerita part by part lah kan. Secara general lah, aku tak boleh cerita detail lah, nanti panjang sangat. Kalau belah-belah Asia Tenggara ni kan, belah macam Thailand kan, yang aku pernah sampai. Lepas tu macam Thailand, lepas tu apa lagi ya, Brunei, Thailand, Brunei, macam Philippines kan, macam Asia Tenggara lah. Dia ni, kita orang ni macam Myanmar walaupun aku tak pernah sampai, tapi aku tahu sikit lah kan. Myanmar, Vietnam ni macam Asia Tenggara ni banyak negara-negara tu masih develop lah. Dia tak maju lagi kan, dia tak maju lagi. Macam Malaysia pun still develop country lah kan. Cuma Singapura tu boleh dikatakan negara maju lah kan. Dia orang dah fully develop lah. Macam yang selain daripada tu, Brunei semua tu macam kita still develop country. Kita punya facilities nak kata advance sangat pun tak, ke belakang sangat pun tak. Kita just okay lah, just ni lah. Kalau macam negara-negara belah Asia ni, macam belah India aku sampai tu, India ni terlalu besar lah kan, terlalu besar. Diorang minyak banyak kan, minyak pun banyak diorang. Cuma diorang ni terlalu messy lah, negara India ni. Sebab diorang punya rakyat pun aku ingat dalam yang ketiga banyak ke dunia, berapa bilion lah diorang punya rakyat kan. Lepas after China, India mungkin kedua ketiga macam tu kan. So aku pernah sampai, memang India ni kalau dalam movie apa, Bollywood tu kita tengok tempat-tempat yang cantik kan. Okay, nak tengok the real India ni, kalau tengok Hindustan, cerita Hindustan memang ada tunjuk tempat cantik lah. Nak tengok the real India ni, kau tengok cerita Slumdog Millionaire kan. Kau cari, kau tengok cerita dulu pernah top sekejap cerita tu. Itulah reality dekat India ni kan. Dengan aku sampai sana, kat sana kalau orang berak tepi jalan tu biasa kan. Kan dia orang kat sana kan suka pakai kain plekat kan, kain plekat. Duduk mencangkung tepi jalan sambil bersembang dengan member, padahal dia tengah berak bangun-bangun tengok ada tai. Aduh kan, memang kalau macam belah Middle East ni kan, macam Dubai, Doha, Saudi kan, ni semua negara kaya lah, negara kaya. Dia orang sekarang ni tengah macam Dubai, Doha semua tengah fully develop. Memang gila-gila diorang punya development lah. Sebab diorang banyak duit kan, diorang punya reserve minyak memang banyak lah, antara negara-negara yang banyak reserve kan. So negara kaya lah, senang cerita kan. Minyak kat sana pun murah kan, minyak kat sana aku ingat kalau dekat Dubai, kat Saudi tu lebih kurang dalam tak sampai RM1 1 liter kan, duit kita kan. So rakyat dia mewah lah, rakyat dia mewah. Lepas tu apa aku nampak dekat Dubai ni, dekat belah Middle East lah, aku cerita secara general lah, mentality orang dia ni memang terlalu di apa, macam dimanjakan oleh kerajaan dia orang. Sebab ya dapat allowance, dapat sebelah-sebelah, dapat mewah orang dia mewah. Tapi orang dia ni terlalu dimanjakan lah. Dia orang tak boleh macam nak boleh independent kan. Dia orang kerja pun relax kan. Kalau macam korang nak pergi buat urusan dekat dia orang punya government punya office, macam custom, macam banyak berurusan dengan immigration kat sana kan, dia orang kerja relax, santai, tak ada, memang banyak main lah kan. Memang lepas tu pula lagi satu yang dia orang ni, macam company minyak dia orang ni kan, dia orang banyak ambil expatriate tu. Sebab dia orang kepakaran kurang. Sebab orang dia ni jadi macam, aku nampak macam malas sikit lah. Dia orang kepakaran kurang, so dia orang ambil orang luar. Tapi dia orang jadi bos lah. Orang luar ni kerja bawah lah. Tapi sebenarnya yang banyak kontrol tu banyak orang luar lah. So orang dia ni tak banyak kepakaran. Itu yang aku nampak lah kan. Cuma dia orang ni terlalu bergantung kat minyak. One day, macam sekarang ni minyak tengah crash kan. Memang dia orang terasa kan. One day pun minyak akan habis. Aku tak tahu lah kalau minyak habis apa dia orang punya plan kan. Tu yang aku nampak lah untuk Middle East punya country ni. Kalau macam negara-negara Asia yang belah timur ni kan, macam China, Taiwan, Japan kan, dia orang ni memang betul-betul industri punya negara lah. Sebab orang dia ni jenis hardworking lah, lepas tu jenis bijak kan. Dia orang minyak tak banyak kan, dia orang minyak macam Taiwan tak ada minyak kan, Korea Selatan tak ada minyak, Japan pun tak ada minyak. Dia orang betul-betul berharap ke industri lah, macam kilang kan, banyak kilang pembuatan macam digital, elektronik. Orang dia ni memang ni lah. So lagi satu, mentality orang belah-belah
belah ni belah Asia Timur ni, China semua ni kan, diorang ni jenis mentality hardworking tau. Hardworking. Lepas tu diorang punya macam mana lah, dia punya culture, diorang ni orang-orang berdisiplin. Orang berdisiplin macam tu betul boleh cakap kan. Hardworking. Itu sebab tu negara diorang boleh maju walaupun diorang punya sumber negara diorang tak banyak, macam tak ada minyak kan, tak ada gas, macam tak ada balak, tak ada apa kan. Diorang betul-betul diorang boleh develop negara diorang tu sendiri tau. Kan tengok macam Singapura. Macam Singapura kita tengok tak ada sumber alam, tak ada minyak, tak ada apa, tak ada, tapi asal Singapura boleh lagi kaya, lagi maju daripada kita. Sebab diorang ni betul-betul diorang pakai kepakaran tau. Diorang pakai kepakaran. Diorang invent, diorang cipta sesuatu kan. Macam kita ni still kita bukan industrial punya country lah. Kita tak boleh produce banyak barang lah kan. Kita just sekarang ni kita punya main income kita daripada ni lah, daripada minyak kan. Daripada minyak, kita selalu bergantung pada minyak juga. Lepas tu macam apa, sumber alam lagi daripada bumi, daripada apa balak semua tu kan. Kita bergantung kat situ. Orang Europe ni diorang punya lifestyle dia jenis macam mana kan, jenis simple, jenis relax kan, tak ada kelang kabut, tak ada. Diorang kat sana pukul 6 kan, pukul 6 petang semua kedai-kedai dah tutup kan. Macam tempat kita cuma restoran lah buka sampai malam lah. Kalau macam kedai-kedai shopping, kedai-kedai telefon ke, mall ke kan, pukul 6 paling kalau lewat pukul 7 dah tutup. Sebab diorang lebih penting kan diorang punya life tau. Sebab diorang jenis life diorang suka after kerja tu diorang suka lepak kan, lepak dekat restoran dengan family pun semua. Orang lebih kepada macam tu. Macam kita ni sampai pukul 10 pun shopping komplek buka lagi kan. Lepas tu macam tu lah diorang suka relax. Kalau negara Afrika pula ni kan, aku pergi ni, memang Afrika ni macam boleh dikatakan masih lagi dengan negara-negara kelas ketiga lah, third world punya kelas lah kan. Diorang miskin, banyak miskin. Lepas tu facility semua masih teruk lagi kan. Banyak tempat jalan teruk kan. Lepas tu pengangkutan awam ni memang tak payah cerita kan, memang teruk lah. Walaupun Afrika ni sebenarnya negara diorang banyak sumber asli, sumber minyak tu kan. Sebelum ni aku tak sangka Nigeria tu, aku pernah sampai Nigeria tu kan, dia tu boleh katakan macam Saudi Afrika punyalah banyak. Kalau aku pergi dekat dia punya offshore tu kan, berlambat-lambat dia punya platform minyak kan, berlambat-lambat. Dia punya reserve minyak lagi banyak daripada Malaysia kan. Jauh lah, lebih kurang macam Saudi lah kan. Tapi negara dia orang tu tak kaya kan. Sebab masalah apa aku nampak, masalah ni lah, masalah government, masalah rasuah kan. Sana banyak rasuah tu dah macam kan. Sana kalau sana kau sampai dekat airport dia orang kan, immigration check ni kau punya selamba je minta duit kan, minta duit. Tak apa saja je cari salah kita semua minta duit kan. Money. Sampai macam tu lah dia orang punya, tak malu kan. Bukan sekadar Nigeria lah, semua negara Afrika macam tu lah kan. Dia orang punya mentality duit kan. Itu mentality. Memang itulah mentality orang Afrika kan. Lepas tu sebab tu kat sana kes jenayah tinggi kan. Macam kalau kat Nigeria kan, kalau kau sampai Nigeria kau tak boleh simply daripada airport tu kau sampai kau simply ambil cab pun semua tak boleh. Ambil taksi nak pergi tak boleh. Kita kena ada orang escort kita kan. Macam kita orang kalau jadi kat sana ada security lah yang so sampai airport tu ada security bawa transport, bawa kita pergi ke kapal lah. Terus ke kapal kan, tak boleh pergi mana sebab bahaya. Memang banyak kes penculikan lah. Sebab bila dia nampak orang luar datang tempat dia orang ni, dia orang tahu ini semua orang expatriate yang kerja bahagian minyak lah kan, yang banyak datang. So dia punya mindset, dia orang ni semua banyak duit kan. Company dia orang ni company kaya, so kalau dia orang culik kan, dia orang boleh minta duit tebusan. Itu dia punya mindset. Memang bahaya kan. Aku pun kalau pergi sana kan, nampak kat jalan tu macam kalau dia orang nampak orang luar tu, dia orang pandang semacam kan. Kita pun jadi takut lah. So orang-orang Afrika ni pun dia orang ni violent lah, jenis ganas lah. Memang bahaya kan. Afrika ni pergi memang kena beringat lah, kan. Even kalau kita dekat site pun, dekat projek, dekat offshore pun kan, kita mesti kena ada security vessel lah. Sebab kat sana banyak lanun kan. Banyak lanun. Pernah kapal aku tak pernah kena lah. Sebab kapal-kapal yang pernah ada kena lanun naik kan. Banyak kes kan. So risiko tinggi lah pergi Afrika ni kan. Tapi yalah, buat macam mana kan, kita punya rezeki kat situ pasal pergi kan. Cuma yalah, kena doa banyak, tawakal banyak. Itu kalau rezeki Afrika ni lah, Afrika Selatan. Apa ni Afrika pula?
belah-belah Afrika Barat, Afrika Timur. Kalau macam belah-belah Afrika Utara ni, macam negara Mesir, Tunisia kan, Libya, negara diorang ni okey sikit lah kan, sebab diorang ni macam negara Arab je lah kan. Negara Arab dia develop sikit lah kan, tapi still macam Mesir kan. Macam Mesir ni sebelum aku sampai aku ingat ini negara macam belah-belah belah-belah Middle East kan, macam negara Arab Saudi, tapi salah. Dia tetap ada mentaliti Afrika kan, dia punya orang dia kan. Lepas tu negara dia pun banyak miskin lah, walaupun kaya, tapi aku ingat dia orang tu minyak banyak Mesir ni. Tapi yalah, mungkin kerajaan dia orang apa tak tahu kan, kerana birokrasi, korupsi ke apa kan. Cuma dekat Mesir ni aku ada pengalaman yang best lah kan. Aku pernah kat Mesir ni aku pernah pergi melawat apa ni, piramid kan. Piramid ni antara 7 keajaiban dunia kan. Aku pernah pergi sana. Kebetulan waktu tu kita orang nak join kapal, tapi kapal lewat sikit sampai, lebih kurang kita 2 minggu kat sana. So kita buat trip ke piramid. So kalau ni aku boleh masukkan gambar lah kan. Aku dapat masuk ke dalam piramid tu, tengok macam dalam keadaan piramid tu semua tu kan. Dia basically tak ada apa pun kan, cuma banyak sejarah pasal piramid ni kan. Itu je kan pergi kan. At least aku dah pernah sampai kan. Kata nak pergi balik tu tak kot kan. Cakap tengok piramid je kan. Lepas tu ada kisah aku pernah merentas Suez Canal, turusan Suez ni. Suez Canal ni kalau korang nak tahu, Suez Canal ni dia macam apa ni, canal ni apa ni ya, terusan dorang tebuk benua tu, dorang tebuk tanah tu, dorang buat macam terusan untuk menghubung Eropah dengan Asia tau. Eropah dengan Asia, menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Macam tu lah lebih kurang. So dia nanti aku tunjuk, aku masukkan gambar lah, tunjuk dia dorang tebuk tanah tu kan. Tebuk tanah tu, so dia boleh menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah. So maksudnya macam kapal-kapal kan, macam sebelum ada Suez Canal ni kan, kapal-kapal katakan yang daripada Asia, kapal-kapal daripada Asia kalau nak ke benua Eropah, dia orang kena cross, turun bawah South Africa tu, baru naik ke benua Eropah kan. Kalau macam dah ada Suez Canal ni, dia orang boleh skip South Africa tu, so dia orang boleh pergi ke Canal ni, baru terus naik ke atas. So perjalanan dia orang jimat banyak lah kan. Macam contoh daripada aku pernah tengok ada satu artikel, okey, contoh daripada India nak ke London, sebelum ada Suez Canal ni, dia orang kena travel bawah South Africa ni, naik sampai ke London. Perjalanan dia lebih kurang 19,800 km. So dengan adanya canal ni daripada India, daripada Mumbai ni, dan dia orang boleh terus cross masuk ikut Red Sea tu lalu Suez Canal ni terus ke London. Perjalanan boleh jadi lebih kurang dalam 11,600 tu. So jimat banyak lah, jimat masa, jimat minyak, jimat duit banyak. Sebab tu semua kapal-kapal yang nak ke daripada Asia nak ke Eropah mesti lalu Suez Canal. Okay. So far aku dah 2 kali pernah lalu kat situ. Suez Canal ni dibina pada tahun, kalau aku Google tengok 1859. Dia start buat dan siap pada tahun 1869. So dia punya panjang lebih kurang dalam 20 km kot. Dia punya lebar tu lebih kurang dalam 20 meter ke 30 meter. So kapal-kapal yang nak lalu situ, dia tak boleh lalu two way tu. Dia kena boleh lalu one way. Katakan hari ni dia punya schedule, kapal daripada Red Sea nak ke Laut Mediterranean, okey, satu way je boleh kan. Lepas tu pula dia tak boleh. Lepas tu pula besok mungkin kapal daripada Laut Mediterranean nak cross ke Road Sea lalu macam tu kan. So kita aku pernah lalu kat situ. Dia punya pemandangan memang cantik, sebab kiri kanan kau boleh tengok kan. Boleh tengok dia punya bandar, ada punya perkampungan. Memang cantik lah. Nanti aku taruh gambar lah kat dulu. Macam kita orang dulu daripada Egypt tu nak cross ke Europe, kita memang lalu Suez Canal tu lah. Suez Canal ni antara 7 keajaiban dunia lah. Memang nampak tak masuk akal lah. Dia orang nak buat, dia orang nak tebuk tanah, nak menghubung ke Laut, memang tak masuk akal lah. Yang best aku nak cerita kat sini, ada satu kisah kata lucu jugalah kan, dengan aku punya kru ni kan. Waktu tu kita orang cross Suez Canal ni kan. Ada seorang kru ni kru British lah kan. Dia ni driller, ada otai kan. Aku ingat malam tu dia mabuk kot kan. Dia mabuk kan, biasalah orang putih kan, mabuk semua kan. Lepas tu mabuk, dia nak pergi kencing dekat, dia tak pergi toilet nak kencing. Dia orang putih ni sebenarnya bila dah mabuk dia kencing kat tepi kapal tu kan. Ada macam kapal tu dekat side kapal tu. Kebetulan hari tu diorang lupa tutup
pintu punya ni kan, ada macam rantai lupa tutup kan. Lupa tutup pintu dia lah kan. Dia tengah mabuk kot, dia nak pegang pintu tu, dia nak kencing, pintu dia tak ada terbuka kan. Dia jatuh kan. Dia jatuh dalam canal tu kan. Nasib baik canal tu pun tak lebar lah, lebih kurang 30 meter. Dia pun pandai berenang. So dia jatuh, kita tak sedar, orang kapal semua tak sedar dia jatuh kan. Lepas tu dia boleh berenang ke tepi. Kebetulan nasib dia tak baik kan. Dia jatuh tu betul-betul sebab dekat canal tu ada Egypt punya base apa ni, askar punya base tu, macam camp askar lah kan kat situ kan. Askar punya base. Kau bayangkan lah kan, dia jatuh kat situ. Dia pula orang British kan, berenang. Lepas tu si guard askar ni nampak ada orang kan. Dia orang tangkap lah kan. Lepas tu pula dia orang ingat dia tu perisik tu. Perisik British orang kelakar. Ya, siapa sangka kan. Lepas tu dia cerita tak kan, dia jatuh daripada kapal. Siapa nak percaya jatuh daripada kapal kan. Lepas tu dia dengan telefon tak ada pun semua ni. Dia bawa telefon semua. Dia orang mati-mati orang tuduh dia tu perisik British lah. Nak merisik askar Egypt, askar Mesir. So nasib baik dia pun boleh fikir. Tak apa, dia kata bagi dia telefon, dia cakap dengan wife dia. Sebab dia nak telefon kapal, dia tak tahu nombor telefon kapal. So dia telefon wife dia semua, dia orang bagi dia cakap dia telefon wife dia semua kan. Lepas tu dia suruh wife dia tu cari nombor telefon kapal. Lepas tu bagi nombor telefon kat dia. So wife dia dapat cari nombor telefon kapal. Dia pun telefon kapal, dia cakap dengan kapten, kata dia jatuh. Masa tu kapten baru perasan dia jatuh kan. Lepas tu kapten explain lah dekat Egypt, askar Egypt dia mengatakan itu kru kapal dia orang, kita punya kru kapal dia jatuh semua tu. Nasib baik lah. So memang kelakar lah, memang nampak lucu kan. Budak tak pasal-pasal masuk dalam dia kan. Lepas tu apa lagi aku nak cerita pengalaman aku kalau dekat Egypt. Itulah banyak pengalaman aku. Kalau belah Amerika Selatan, aku pernah ke Uruguay kan. Uruguay tu kita orang projek sekali, ada projek kat sana kan. Kat Uruguay aku pernah kena tipu kan. Memang bodoh betul kan. First time sampai sana kan, tak tahu orang dia tu jenis macam mana. Tapi ni pula dia kata dia ada jual waktu tu iPhone tengah top lah kan, tahun 2014 2013 macam tu lah kan. Dia kata dia ada jual iPhone murah kan. iPhone murah dia kata kan, berapa ratus dolar lah. Aku boleh percaya kan. Aku bagi lah dalam 200 dolar kan. Lepas tu dia kata nanti nak pergi ambil. Dia ambil duit aku tu, dia lari. Free lah kena tipu macam tu. Lepas tu orang mentaliti dia memang jenis macam tu, jenis suka menipu kan. Yang dekat Uruguay tu aku pernah pergi melawat dia punya stadium bola semua tu. Tu biasa kan. Okay, so far itulah kan, sebut sikit aku punya pengalaman bila aku travel ni kan, dengan negara yang pernah aku sampai. Kalau aku nak ulas satu-satu ni panjang sangat lah kan. Mungkin next content lah aku boleh cerita, buat special content macam yang job dekat Manila tu kan, yang aku cerita tu kan. Aku boleh cerita macam mana aku berdapat job tu, macam mana aku, sebab aku kat sana aku tolong satu company lah. Company ni tak pernah buat drilling, so aku set up daripada zero. Lepas tu banyak cerita lah, sampai ada aku punya crew, aku punya kawan mati kat sana. Memang tragis jugalah. Nanti aku cerita lain lah. So setakat ini untuk konten kali ni aku rasa itu je kot kan, yang aku boleh share, yang aku travel semua kan, dekat 50 negara. So okay, nanti kita jumpa lagi lah untuk next content. Okay, bye. Assalamualaikum.